Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi seluruh kepimpinan Masjid Al-Hanakwah, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa, pegawai masjid, muslimin, muslimat, anak-anak jemaah, para sahabat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih pilih kita untuk dipinjamkan kehidupan ini, dipanjangkan umur kita, diberi kesihatan yang baik, dalam keadaan kita taat dan tunduk melaksanakan seluruh perintahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus-terusan memilih dan memilih kita untuk dimuliakan di dalam majlis seumpama ini, sehinggalah dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik hari demi hari. Mudah-mudahan hari ini akan jadi hari yang lebih baik dari kemarin, dan esok akan jadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Pada pagi Sabtu ini saya ingin untuk berkongsi sebuah hadis yang dipetik daripada satu kitab yang dikarang oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu kitab Nasaih Diniyah. Imam Habib membawa sebuah hadis berkaitan dengan masalah hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasyaqai arba'un, qaswatul qalbi wa jumudul aini wal hirsu wa tulul amali. Maksudnya, kata Nabi, daripada tanda celaka satu orang manusia itu ada 4. Yang pertama, keras hatinya. Yang kedua, beku matanya. Yang ketiga, tamak haloba. Yang keempat, panjang angan-angan. Dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu kepada kita tentang tanda-tanda orang celaka dalam hidup di dunia.
daripada tanda celaka. Makna ada banyak tanda celaka ni, bukan 4 ni aja. Cuma dalam hadis ni dia kata ada 4 tanda celaka daripada tanda-tanda celaka. Yang pertama kata Nabi, qaswatul qalbi. Duduk di nombor 1 adalah kerasnya hati. Kita tahu macam mana hati ini adalah organ ataupun bahagian daripada organ manusia ataupun anggota manusia yang kita tak nampak, yang duduk di dalam tubuh kita, yang sangat-sangat penting. Hati ini patutnya hidup. Hati ini patutnya sihat. Tiba-tiba hati kawan ini keras. Kalau satu orang tu hatinya mati lagi teruk, tetapi sudah celaka dia, hati tak mati lagi, hati keras, dia sudah jadi celaka. Nabi ajak kita untuk minta supaya hati kita ini sentiasa tetap di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Nabi ajak kita dalam hadis yang lain. Kita tahu macam mana hati itu adalah tempat bersemayamnya iman, tersimpulnya iman. Hati itu adalah tempat di mana akidah simpul, mati suatu keyakinan yang putus. Semua yang kita yakini berada di hati. Al-jazmul mutabiqul haqqi an dalilin. Apabila disebut saja iman, satu jazam yang putus itu yang kita ambil berdasar kepada dalil. Tasdiqun bil qalb, kita membenarkan semua rukun iman itu dalam hati. Jadi hati kita ini sangat besar dan penting, sangat utama. Kalau hati itu elok, elok yang lain. Kalau hati itu rosak, rosak yang lain. Kita pernah dengar tentang satu hadis yang Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging hak seketul ini elok, maka eloklah perjalanan jasadnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rosak, rosaklah perjalanan jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Itulah yang dikatakan hati. Ketika saat manusia melihat kepada luaran kita, saat mana manusia melihat kepada zahir kita, saat mana manusia menghukum zahir kita, dan itu saja kemampuan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sahaja melihat kepada zahir, tetapi Allah pertama-tamanya melihat kepada hati. Bayangkan malangnya manusia yang tidak menjaga hati, malangnya manusia yang tidak membimbing hatinya melakukan proses tazkiyatun nafsi, membersihkan dirinya bermula daripada kebersihan hatinya. Saat mana manusia memberikan kredit kepadanya, Allah tidak memandang amalannya. Apabila hatinya tidak bersih, apabila ia tidak ikhlas di dalam amalannya. Dan ikhlas itu ada di mana tuan-tuan? Ada di hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa luaran kamu, zahir kamu, tidak melihat kepada harta benda kamu,
Tetapi yang Allah lihat yang pertamanya ila qulubikum, kepada hati-hati kamu, wa a'malikum, kemudian baru amalan-amalan kamu. Makna hati dulu kena elok, hati dulu kena bersih, hati dulu kena ikhlas, barulah amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita tengok kesan manusia yang hatinya keras. Kesan manusia yang hatinya keras mencampakkan dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ab'adul asya'i minallahi al-qalbul qasi. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata, sejauh-jauh perkara sesuatu itu dari sisi Allah, al-qalbul qasi, hati yang keras. Dia tak dengar lagi dah nasihat agama, dia tak peduli lagi dah halal atau haram, dia tidak peduli lagi betul atau salah. Saat itu dia membujur lalu melentang patah. Nah, waktu itu dia tak peduli depan dia mak dia kah, depan dia pak dia kah, depan dia Quran kah, depan dia hadis kah, sebab hatinya sudah begitu keras sekali dan akhirnya hatinya mati. Bayangkan tuan-tuan, saat mana jadi demikian, maka orang tu sedang sebenarnya berjalan dalam keadaan tidak punya hati lagi. Maksud dia macam orang mati tapi hidup. Mati dah dia tu, tapi dia duk hidup, duk berjalan, tapi dia tu mati dah, hati dia mati dah, hati dia keras, mati, tak dengar dah. Jadi tak ada masalah, orang semua pergi sembahyang masjid, dia duduk tepi masjid, tapi dia tak pergi sembahyang masjid. Kan? Orang semua nak kona pergi masjid, dia duduk simpang nak pergi masjid, dia tak ada rasa karan pun untuk pergi masjid, nak pergi sembahyang di masjid, nak buat apa yang Allah perintah, nak tinggal apa yang Allah tegah. Semuanya bermula daripada keyakinan di dalam hati kita, bermula daripada kesedaran, bermula daripada keinsafan di dalam hati yang suci, yang mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat sekalian, mari kita tiap-tiap hari melakukan operasi pembedahan dada. Buatlah akan apa yang mesti kita buat untuk melihat dan merenung ke dalam hati kita masing-masing. Hiasilah dia dengan segala sifat-sifat yang mahmudah, kosongkanlah dia daripada segala yang mazmumah, dan kemudian apabila berlaku proses ini, barulah kita akan mendapat tajalli macam yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali, takhliyah, kemudian tahliyah, kemudian baru tajliyah, atau takhalli, tahalli, tajalli. Kosongkan hati, buang daripada hati kita segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Bersih hati kita, hidup bukan kerana dunia, kita bukan cari dunia, bukan bertelamat kita dunia, bukan, tidak akan ada hasad, kita tidak ada dengki, kita tidak ada hubur riasah, kita tidak ada syarrul ta'am, syarrul lisan. Semua penyakit-penyakit hati itu kita tolak dan kita tolak, kita kikih dan kita buang. Kemudian tahalli, kita menghayati akan segala sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita. Kita pasang tuan-tuan, kita ikat kemah-kemah, bermula daripada ikhlas di dalam segala yang kita lakukan. Kita fikir yang baik, kita lintaskan yang baik, kita bercakap yang baik, kita buat yang baik, kita laksanakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, kita sambung silaturahim, kita taat ibu dan ayah, kita berlaku adil kepada orang, kita hormat dan tunaikan hak jiran, kita menjadi seorang yang baik yang disebut oleh Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Kita mudah-mudahan akan dipandang oleh Allah dengan sebab hati yang terjaga. Jadi kalau hati orang beriman ini, dia tetap dalam keadaan demikian walaupun dia teruji di dalam kehidupan. Dicampaklah dia ke mana,
dalam laut dia menjadi pulau, dicampak ke belantara dia menjadi bukit dan gunung. Dia adalah seorang yang punya jati diri kerana hatinya yang begitu kuat hubungannya dengan Allah, macam ikan nak duduk dalam laut. Walaupun laut tu masin, dia tak akan diubah oleh kemasinan laut itu yang menyaksikan walaupun dia kecil saja tubuh dia, dia tetap manis. Ambil ikan temnung tu kita rekah, kita tak rasa masin. Serupa dia kata, kalau hang nak bagi masin, hang bunuh aku dulu, langkah mayat aku dulu masin. Kan? Ambil katuk dia, belah, bubuh garam, jemuk, masin. Tapi kalau duduk dalam laut tu, dia tetap tidak masin, menunjukkan jati dirinya yang begitu hebat. Kekuatan manusia ini bermula dari mana, tuan-tuan? Bermula dari hati. Orang ramai yang menjaga tubuh badan dia, jaga muka dia, jaga ayak muka dia, tetapi dia tidak menjaga hatinya. Hanya orang beriman sahaja yang akan menjaga hati, kerana dia tahu hati itulah menjadi tempat-tempat pertama, ya, yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jumudul ain. Tanda celaka manusia ni jumudul ain, matanya beku. Apa mata beku? Penglihatannya, al-ain itu mata. Tuan-tuan, jumud itu jumud. Jumud ini bahasa Arab, beku. Jumud sudah jadi bahasa Melayu. Ya, dia tengok satu benda tapi tak ada apa yang memberikan kepadanya kesan. Sepatutnya dia melihat sesuatu bukan dengan mata kepala, walau yang ditengok tu dengan mata kepala. Tapi orang beriman dia akan melihat dengan mata hatinya. Dia akan menjadi orang yang sensitif. Orang beriman orang yang sensitif, yang merasai sesuatu dan kemudian bertindak balas dengan sesuatu. Apabila dia berdosa, maka dia akan mengalirkan air matanya kerana keinsafan pada waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jumudul ain, orang yang membawa tanda celaka, dia tak ada rasa apa. Dia tengok apa yang berlaku, dia tak ada apa masalah. Dia kata, bukan aku, yang tu depa. Biar pergi kat depa lah. Kalau aku duduk tempat depa tu, aku jadi depa. Umpamanya. Dah. Tak boleh begitu. Kita tengok dengan mata, mata kita tidak beku. Kita mengambil pengajaran dan mengambil sikap bahawa yang bersifat dosa tidak akan kita bersekongkol dengannya. Walaupun kita ini berada di hadapan, berada di belakang daripada kejadian itu, kita tidak boleh redha dengan maksiat yang berlaku di hadapan kita. Tuan-tuan, hari ini bukan kata maksiat orang lain buat, anak bini buat, tak ada benda-benda pun. Tak ada apa. Dia Tuhan bagi dekat dia alamat celaka ni sampai tak ada apa. Anak dia derhaka pada Allah, anak dia tidak solat, anak dia tak tutup aurat, isterinya tidak solat, isterinya keluar daripada rumah tak kira pukul 3 pagi, 4 pagi tak balik, tak apa. Dalam keadaan social life sudah berubah menjadi semakin barat di tengah bandar besar. Saya ini menerima nilai-nilai salah dengan melihat di hadapan mata kepalanya, tetapi sedikit pun tidak membawa apa makna kepadanya, maka itu tandanya dia membawa alamat celaka dalam hidupnya, iaitu jumudul ain. Motor anak tu, motor dia, bukan anak tu beli, dia beli. Anak tu bawa motor, minyak motor pun dia bubuh. Dah. Orang mai, kawan-kawan mai di depan mata dia. Dia tengok macam mana cara dia pakai, dia tengok macam mana anak dia pakai, dia tengok macam mana pergaulan anak dia. Dia tahu benda tu salah tak salah. Dia tahu bahawa kalau budak-budak ni dibiang akan rosak. Bukan dia tak tahu, tapi jumud. Dia tak ada satu tindakan yang membawa kepada berlaku islah kepada anak-anaknya. Berapa ramai hari ini anak rosak depan mata, tuan-tuan. Nah, dia biang anak dia nak keluar pukul 2, pukul 3. Satu perempuan
yang sepatutnya berada di rumah pada waktunya dalam Islam bukan dekat perempuan, laki-laki, anak-anak kita ada waktu dia. Tapi zaman ni ada orang dia tak kisah anak dia nak balik pukul apa, tak apa. Orang dulu dia tengok anak dia mengarik tak sampai lagi, dia riuh, dia bising, mak dia beletiak sampai petang, sampai esok duk sebut lagi, hang jangan duk buat macam kemarin, hang jangan tak balik. Pasal apa? Pasal dia tak boleh tengok. Allahu akbar kabira. Dia tengok anak dia mangkit tidur, anak dia mangkit tidur tu, biar atas tempat tidur tu kain selimut duk, tak boleh tengok. Dia tengok anak dia masuk dalam bilik ayam, tak pam apa, tak boleh. Sebab apa? Matanya tidak beku. Semua ada tindakan, semua ada susulan. Maka kalau sekiranya benda tu ada, maka ia akan membawa kepada perubahan. Malangnya ada orang mengambil perubahan hanya melibatkan duniawi. Bukan tak ada, kadang-kadang bersih aja, ya, cantik aja, tapi dalam bab dunia lah. Tengok pokok bunganya, tengok hiasannya, tengok dia punya cantik temanya, keluarga itu, tetapi syariat itu di mana? Kita bila bercakap soal agama, maka itu adalah induk dan teras hidup. Kita kena faham bahawa iklim agama mestilah di-apply dalam kehidupan kita. Tak kira kita di mana, di rumahkah kita, di masjidkah kita, di marketkah kita, kita tetap seorang yang menghayati agama. Tidak boleh kita kata agama hanya berada di masjid tetapi tidak berada di market. Kalau agama ada di masjid tak ada di market, maka orang di market boleh tipu, orang di market boleh bohong, orang di market boleh pakai ikut suka. No. Agama berada di mana-mana, barulah agama menjadi satu jalan hidup. Orang kita tidak faham, tuan-tuan. Contoh, dia pakai kain kelumbung tapi dia pakai baju ketat, dia pakai baju singkat. Ramai. Bahkan kadang-kadang kita tengok ada orang dia mari masjid tudung pun tak pakai, tapi dia naik semayang. Ini orang tidak faham agama. Apabila orang macam ni tak faham agama, kemudian tidak ada siapa pula yang memberikan teguran dan nasihat, lagi hancur. Jumudul ain. Sebab itu kepimpinan tidak boleh jumudul ain. Yang jadi suami tak boleh jumudul ain. Yang jadi isteri, ibu tak boleh jumudul ain. Kita kena tengok benda ni dan kemudian ambil langkah supaya yang jatuh daripada rel landasan naik landasan semula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka jumudul ain akan menyebabkan manusia itu menjadi celaka. Kita lihat sahajalah mereka yang gagal hari ini bukan saja dalam bab dunia, dalam bab akhirat, tapi dalam bab dunia gagal. Akhirat ni ramai, tuan-tuan. Berapa orang sangat nak kisah bab semayang bang, nak kisah sangat dengan dalam dunia yang moden ini, di tengah-tengah bandak yang besar umpamanya. Kalau tuan-tuan di sini dia panggil bandak pelancongan lah, kan? Dalam kalut-kalut lah ni, macam-macam event nak peduli soal semayang. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan mereka dengan kalut tu. Saya tanya ni, kalut-kalut ni semayang tak? Dia kata kalau kalut tak semayang lah lelaki saya tu. Kalau kalut tak semayang, ada tanya semayang tak lelaki, dia kata tak semayang tu. Jumaat pun tak semayang. Ini semua cerita suami ni, tuan-tuan. Cerita isteri semayang tak? Dia kata tak semayang. Semayang lah, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Jadi cerita kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak, makin bertambah. Nak cari macam tuan-tuan dengar bang Allah Akbar, Allahu Akbar, tak boleh tahan lah, nak pergi semayang di masjid lah. Itu adalah intan terpilih, tuan-tuan. Ni, siapa tak tahu kata budak-budak bila dia mula hisap rokok, berkawan dengan budak jahat, lama-lama dia akan mudah menjadi penagih dadah. Siapa tak tahu? Tahu? Siapa tak tahu kata bahawa budak kalau dibiarkan bercampur berkawan, tak peduli masa, tak peduli waktu, balik rumah dia akan terjebak dalam gejala sosial. Siapa tak tahu? Tahu? Siapa tak tahu bahawa kalau kita biar budak tu pergi duduk melepak sampai tak tentu waktu, akhirnya dia nanti akan kena yakdong ketum, dia nanti kena pil, dia nanti kena dadah. Tahu? Tapi berapa ramai ibu bapa hari ni biar. Tuan-tuan, hari ni
Berapa ramai mak bapak yang peduli anak dia untuk berjaya dalam pelajaran. Satu hari 5,000 orang lebih pun penting sekolah. Saya baru ni ada dengan pengarah AADK negeri. Dia bagi tahu di Kedah 5,000 orang pelajar satu hari tuang sekolah. Dan dia kata kau belah lok stang, dia kata depa tuang ni budak-budak sekolah menengah ni tuan-tuan, depa tuang, depa bukan macam dulu punya. Dulu kita tuang kita seorang-seorang, lah ni depa tuang jemaah. Depa tuang secara berjemaah. Bukan tekat tuang berjemaah. Berjemaah ni maksud dia tuan-tuan, hak dahsyat lah ni, sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Depa ni bila ponting, depa nanti duduk dalam satu grup, berada di satu pot, satu tempat, dan depa nak masuk ke tempat tu ada orang jaga. Cuba tuan-tuan bayang, bapak pi hantar sampai depan pintu pagang, tak masuk dalam sekolah, patah balik, masuk di pot tu ada orang jaga di luar. Apa depa buat? Depa musnahkan diri depa sendiri. Anak abang kat kita, jangan jumudul ain tuan-tuan, jangan tengok tidak ada tindakan. Jangan mudah sangat kita ini pasrah pada keadaan, kerana sifat orang beriman, tang mana dia pi, dia akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Malang apabila kita ada keluarga, kita sedang menyaksikan depan mata tanpa tindakan keluarga kita musnah dengan keadaan. No. Kita tetap akan berpegang kepada paksi kita kehidupan, iaitu memimpin keluarga dan memacunya untuk mencapai redha Allah. Mereka itu mesti jadi seorang yang muslim, yang mukmin, yang muti', yang taat, yang patuh, yang tunduk. Sedaya upaya kita akan buat, tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan, dia duk main satu pesen baru lah pun dah keluar. Kita ada NGO menyebut tentang jilbab. Saya sebelum lupa nak sebut, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita di Pulau Pelancongan ini tidak terpengaruh dengan jilbab. Jilbab Jangan orang panggil jilbab, dia jilbab. Pakai jalabiah ni, pakai jubah, tapi jubah jenis ketat. Lepas tu pakai tudung tu kemudiannya dimasukkan ke dalam baju tu ketat, menarik perhatian dengan aksesori yang jelas kelihatan di tubuh wanita. Itu adalah haram. Jangan tengok saja. Kalau bini kita pakai, wajib kita halang. Kalau kita tak larang, kita tanggung. Kita tanggung, tuan-tuan. No, tak boleh. Tetapi ini sedang bertambah dalam sistem. Kita tengok hari ini budak-budak perempuan pakai ketat ini dah jadi satu kebiasaan. Satu benda tak ada apa-apa. Mereka tak rasa silu pun untuk pakai ketat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, tanda celaka seorang manusia itu adalah al-hirsu. Al-hirsu ini maknanya tamak, tuan-tuan. Dia tamak dengan dunia. Dia tamak dengan apa yang ada di hadapan matanya, daripada segala kesenangan dan kemewahan yang menjadi ujian dalam kehidupan, untuk dicari semahu-mahunya tanpa memperdulikan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang dosa dan apa yang pahala. Kita hendaklah tamak dengan redha Allah. Itu tak apa, kan? Tamak sungguh masjid pukul 4 mai dah, tu cerita lain. Tamak nak redha Tuhan, kan? Mai semayang masjid pukul 4, ayat-ayat ye pukul 4, tuan-tuan, tu lain. Ni masjid pukul 4 baru betul. Tamak dengan redha Allah, okey. Yang dimaksudkan tamak di sini, tamak untuk melayan nafsu duniawi, dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan wanitanya, dunia. Ada orang tamak dengan harta, dia nanti labur harta dia untuk menambah hartanya di kaunter-kaunter haram. Ada, tuan-tuan, jangan kata tak ada. Ada yang tamak untuk menjadi cepat kaya, dia terlibat di dalam perkara-perkara salah, bukan saja syariat, undang-undang negara, terlibat dengan pengubahan wang haram, terlibat dengan penipuan, terlibat dengan salah guna kuasa, terlibat dengan rasuah. Kaya dah, tapi tamak punya pasal. Tuan-tuan bayang, dia kerja, dia dapat jusa dah, jadi pengarah, tuan-tuan. Jusa
gaji sampai belas-belas ribu, campur dengan lain entah kat 20 ribu, tak cukup lagi, kan? Pasal apa? Tamak, nak kaya lagi. Dia tak peduli kepada apa yang dibuat. Tengok baru ni SPPRM tangkap satu rangkaian pegawai-pegawai Jabatan Kastam sampai pengarah negeri pun, tuan-tuan. Walaupun mereka ini tidak boleh kita kata salah sehingga didapati bersalah, tetapi cuba bayangkan tuan-tuan, sampai tak pernah orang buat, ambil selok dalam cukup kepala tu. Saya tak tahu nak fikir macam mana, tak ada ke hak lain hampir nak cari pi cukup, apa yang pi ambil selok dalam boh di kepala. Tapi nak abang kata lagu tu lah, kan? Tuan-tuan ingat tak hak mati tu? Hak mati di Putrajaya, satu pegawai kanan Kastam yang mati di Putrajaya. Silat-silat hari bulan, rangkaian hak yang terlibat ni besar tuan-tuan, sampai orang yang akhirnya terlibat, yang tahu apa yang berlaku kepada dia tu adalah kawan dia sendiri. Silat-silat hari bulan adalah kawan-kawan sendiri. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tuan-tuan. Jadi apabila manusia ini menjadi tamak dan haloba, manusia ini akan dalam keadaan dia dimonitor oleh iblis dan syaitan. Dia akan tak peduli lagi kebenaran. Dia sanggup bunuh pak dia, dia sanggup bunuh mak dia, tuan-tuan. Sanggup. Tamak, kan? Orang tua ni payah sangat, duduk hidup panjang kan, umur duduk kat atas katil tak mati-mati. Dia nak kena belah, dia nak kena jaga, ambil bantai cukup mati. Tamak, tuan-tuan. Guna pelbagai kaedah dan cara, daripada cara yang jelas satu pembunuhan secara nyata atau secara tidak nyata. Berapa ramai yang terlibat dengan black magic, terlibat dalam black magic. Dia kata saya tak selesai urusan pembahagian harta keluarga saya. Tanya pasal apa? Tak boleh nak buat. Pasal apa tak boleh nak buat? Buat hak yang mana duk urus tu mati. La ilaha illallah. Mati penyakit misteri. Siapa buat nak urus nak bagi ni? Kena. Oh, jadi lagu tu. Saya kata kena pergi berubat lah. Saya tak erti hak tu. Tapi nak abang, ada orang dia tak peduli punya, tuan-tuan. Dia nanti hantar mak tu, mak lima pergi duk gerigit korang tu sampai mati. Dia nanti guna benda-benda sihir ini untuk kemudiannya menggagalkan benda yang menjadi sebahagian tanggungjawab orang hidup. Pak kita mati, dia tinggal harta, kita nak kena urus. Tapi ada orang dia tak boleh lagi, tak boleh. Sakit hati punya pasal, tak boleh. Pasal dia tu tak boleh makan. Dia ada benda, ada orang terhalang lagu tu. Tapi dia duduk sebahagian lagu tu. Dia duduk atas tanah tapi dia tak boleh. Nanti bahagi nanti dia tak dapat. Maka di antara benda yang boleh berlaku ialah hasil daripada hasad dan tamak halobanya manusia ini. Muslimin dan muslimat sekalian, kemudian yang keempat, yang terakhir pagi ini, tuan-tuan, tanda celaka manusia ini tulul amal, iaitu panjang angan-angan. Angan-angan panjang sangat, kan? Kita ni, tuan-tuan, kalau cita-cita cantik lah, tapi jangan panjang sangat angan-angan sampai kita ni dah sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sedikit dah potensi untuk hidup, nak hidup lagi 1000 tahun lagi. Maksudnya tak menasabah dah, kita dah umur 5-60 dah, nak hidup lagi 50 tahun akan datang, 70 tahun akan datang, jauh sangat. Nak pergi bila Mekah ni, saya ingat dalam 20 tahun lagi saya nak pergi. Tu kira jawab juga nak pergi, tuan-tuan. Umur apa waktu tu? Umur dah 60 dah. Dia kata lah ni saya tak ada lagi projek banyak lagi nak buat, kan? Esok saya nak pergi Macau, lusa saya ada di Hong Kong, kan? Jadi 20 tahun lagi baru nak pergi Mekah. Itu tak betul. Panjang angan-angan dunia ni, tuan-tuan, adalah tanda celaka, kan? Panjang angan-angan. Cerita dia simple saja. Sepatutnya orang Islam ni mudah saja hidup dia. Pasal apa?
dia nampak tang mana dia nak pi, apa cita-cita dia. Dia nampak di mana dia nak pi. Dia nak pi mana? Dia nak pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapat redanya, mencapai keredaan Allah, yang setelah Allah redha baru dia dapat syurga Allah. Jadi hidup orang beriman nampak tempat dia. Contoh dia dalam hidup Nabi Muhammad, perlembagaan dia dalam hidup Quran Sunnah. Nampak tak tuan-tuan? Jelas. Dia nak pi ke mana? Syurga. Dia tak mau pergi mana? Neraka. Jadi dalam hidupnya dia ada, dia punya view, dia punya tasawur, dia punya hadaf, dia punya matlamat objektif hidup. Nampak? Dia bukan panjang angan-angan tak ketahuan punca. Tak. Tapi ada orang dia mengikat hidupnya dengan angan-angan dunia yang hanya menyebabkan dia yang dikejar pun tak dapat, yang dikendong berciciran. Contoh tengok hari ini orang kita, berapa ramai orang kita yang dunianya pun entah di mana, akhiratnya pun juga tidak ke mana. Dunia tak tahu mana pun. Dunia tak tahu mana pun. Duk jual di pasar malam tu, daripada dulu-dulu ni sampai kelar duk jual pasar malam tu, tapi mengarit tak mayang situ. Tak susah, tak senang tak mana pun. Nak kata susah sangat pun, tak susah sangat. Dia Tuhan bagi juga, tapi dia tak semayang. Dia tak semayang, tapi tak senang mana pun. Tuan-tuan, satu orang dia boleh hidup, dia boleh makan, tapi berapa ramai dalam hidup makan minum apa semua dia diikat dengan banyak komitmen dunia yang menyebabkan dia tak tunai pun perintah agama. Dia orang yang sebenarnya dalam keadaan celaka. Apalagi kalau seorang tu dah makin kaya, orang tu dah makin senang. Ada, bukan tak ada. Dia mula dengan susah, lepas itu dia makin senang, tapi makin senang makin jauh, makin senang makin jauh. Lagi dahsyat. Kawan ni susah, lepas itu senang sikit. Waktu susah tu ingat Allah Ta'ala, waktu senang sikit tak ingat dah Tuhan. Sama, celaka juga dia. Duduk panjang angan-angan situlah, macam-macam nak buat. Daripada jual pakai payung, pakai meja, sampai boleh beli lori, hak yang dalam tu lah dia bubuh semua, dia boleh pi, dia buka. Alhamdulillah, sepatutnya Tuhan dah bagi dekat dia. Itu sudah senang daripada dulu. Patut waktu tu dia lagi bagus dengan Tuhan, lagi dekat dengan Allah, sebab mensyukuri nikmat. Dulu aku meniaga pakai payung ya, dulu aku nak kena rembiang bawa meja tarik kursi, lah tak payah dah. Alhamdulillah, dia syukur pada Allah, Allah tambah lagi nikmat. Tapi bila dia tu dalam keadaan senang, lupa, duk cok dengan benda-benda yang dia duduk bayang-bayang kejayaan dalam hidup dia, dia makin jauh dari Allah. Itu tanda rezeki yang dia dapat tidak ada berkat. Tuan-tuan, apa tanda orang tu rezeki berkat tuan-tuan? Apa tanda seorang tu rezeki tak berkat? Seorang yang rezekinya berkat, bila rezekinya berkat, ia akan bertambah melakukan kebajikan dalam hidupnya, akan mudah melakukan ketaatan kepada Allah dalam hidupnya. Itu tanda rezeki berkat. Dia akan ringan nak buat ibadat pada Tuhan. Itu tanda rezeki berkat. Akan tenang hatinya. Itu tanda rezeki berkat. Akan lapang dadanya. Itu tanda rezeki berkat. Nah, bertambah banyak harta benda dia, rezeki Tuhan bagi, bertambah-tambah kebaikan yang dia buat. Tapi kalau rezeki tak berkat ni tuan-tuan, banyak tak pernah cukup. Banyak tak pernah cukup. Bila rezeki tak berkat ni tuan-tuan, lagi banyak rezeki, lagi tak dan nak buat ibadat. Lagi tak dan. Tanya dia, lama tak nampak masjid. Dia kata, saya tak dan semua. Sampai tak dan Jumaat ni. Itulah takat ni nampak lagu tu. Tu dia. Bukan kata waktu Jumaat pun tak pi. Orang yang macam ni adalah orang yang tidak mendapat rezeki yang berkat. Orang tak dapat rezeki berkat ni tuan-tuan, dia akan berat nak buat ibadat. Dia dengan sendirinya akan makin jauh daripada Allah, daripada jalan agama. Orang macam ni susahlah nak singgah di rumah Allah macam kita. Pasal rezekinya tidak diberkati. Dia akan kemudiannya masuk terpenjara di dalam belenggu istidraj.
iaitu Allah bagi untuk Allah celakakan orang tu. Bagi lagi kat dia, bagi lagi kat dia, bagi lagi kat dia untuk jahanamkan dia. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta dijauhkan Allah. Muslimin muslimat sekalian, kita kena bagi anak kita ada cita-cita. Kita ada cita-cita. Jangan tidak ada cita-cita. Kita ada, tuan-tuan, asma amanina. Biarlah kita mati pada jalan Allah dalam keadaan taat perintah Allah. Itulah yang selalu kita bisik-bisik dan kita sebut-sebut kepada anak-anak cucu kita, supaya mereka sentiasa tidak berpisah di dalam hidup mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillaha yahfazka. Jaga hak Allah, Allah pasti jaga hak kita, tuan-tuan. Jadi saya ingat setakat tu, akhirnya saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha yang akan tiba pada minggu depan, no? Pada minggu depan, tuan-tuan, kita sedang berada di Zulhijjah. Jadi siapa yang nak buat korban ni sangat dituntut, sunnatul muakkadah, tuan-tuan. Yang ada lebihan, orang yang berkemampuan ni dia dah ada lebihan belanja, dia patut buat ibadat korban, ya. Maka tak usahlah tuan-tuan kapit kuku, tak payahlah tuan-tuan gunting rambut, biar-biarlah janggut misai tak usah trim, sunat hukumnya, no. Kemudian berpuasalah pada hari yang ke-9, hari yang ke-8 lagi, ya, hari ke-8. Cantik puasa pada hari ke-8 sebab hari Jumaat. Sabtu jangan tak usah dibiarkan bersendirian, tapi kali ini kita ada sebab. Sabtu itu adalah hari Tasu'a, iaitu hari yang ke-9, hari wukuf. Kita yang tidak melakukan ibadat haji, kita puasa Arafah ini sangat besar ganjarannya. Dan disunat juga kita puasa Yaumut Tarwiyah pada hari yang ke-8, hari Jumaat, dan hari yang ke-9. Bahkan umumnya boleh kita berpuasa pada 10 hari Zulhijjah ini, disebut oleh Allah walayalin ashr wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Itu disebut dalam ahli tafsir sebagai 10 malam yang pertama daripada Zulhijjah. Jadi malam-malam ni kita isi dengan kebaikan, isi dengan ibadat, isi dengan munajat, isi dengan segala yang baik, kerana keistimewaannya telah sabit di dalam Al-Quran bila Allah bersumpah dengan malam-malam 10 daripada Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, kita disunatkan untuk tidak makan pagi. Malam tu kita bertakbir hari raya di mana-mana, tuan-tuan. Kita akan takbir pada hari raya, daripada semayang raya sampailah kita akan takbir yang muqayyad itu sampai setiap kali lepas kita semayang, sampailah semayang jenazah pun kita dituntut bertakbir hari raya Aidil Adha nanti pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Dan kita boleh buat ibadat korban ini sampailah pada sebelum terbenam matahari, hari yang terakhir, hari tasyrik, hari 13. Jadi tuan-tuan, sunat kita ambil sikit, kita buat korban, makan. Jadi sunat juga kita bagi 1/3 kepada orang miskin. Sunat juga kita bagi 1/3 hadiah kepada orang yang kaya, no? Kita boleh, harus hukumnya, walaupun khilaf pandangan ulama berkenaan dengan memberi kepada orang yang bukan Islam, tetapi elok bagi kepada kita orang Islam terlebih dahulu. Walaupun ada pandangan kecil menyatakan boleh untuk orang bukan Islam ini makan daging korban. Sebab kita tengok tempat lah. Kalau macam Sabah Sarawak, orang tanya memang patut lah. Sabah Sarawak orang bukan Islam ni tuan-tuan rata. Dalam satu rumah tu ada 2-3 orang. Jadi pada waktu tu, kalau kita tak bagi, daripada sudut dakwahnya rugi kita, sebab dia duduk dalam satu rumah. Masa keluasan fiqah itu dibenarkan pada ketika itu. Saya ingat relevan di sana lah. Kalau kau belah kita ni, saya ingat kalau dapat elak tu elakkan, kecuali dia duduk tengah-tengah komuniti ramai, dia seorang aja. Jadi waktu tu kita buat kenduri, maka daripada segi dakwah kita boleh gunakan klausa itu. Kerana tidak ada nas yang qat'i menyatakan tidak boleh, maka masih ada ruang untuk para fuqaha berijtihad supaya orang bukan Islam dalam keadaan itu boleh makan daging korban.
muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekadar itu, insya-Allah kita jumpa lagi. Kuliah saya tuan-tuan akan kembali ke asal, iaitu pada setiap minggu yang kedua insya-Allah kita akan ada di Masjid Al-Hana pada pagi Sabtu. InsyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.